Baik, pelajar, jom kita tengok tajuk keempat dalam subtopik 8.1 garis dan sudut. Mari kita tengok standard pembelajaran dulu. Okey. Pada akhir pembelajaran hari ini, kita akan dapat memerihalkan sifat bagi sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okey, apakah sifat bagi ketiga-tiga jenis sudut ini? Okey, semua jawapan sudah ada di bawah sini. Jom kita tengok nota ringkas yang di bawah sini. Hasil tambah dua sudut itu ialah sentiasa 90 darjah. Okay, maka dua sudut itu disebut sebagai sudut pelengkap antara satu sama lain. Apa maksudnya di sini? Jom kita tengok contoh. Katakan sekarang di sini ada dua sudut. Katakan ini 35 darjah. Ini 55 darjah. Okay, so apabila saya tambahkan kedua-dua sudut ini dan saya dapati hasil tambah antara mereka adalah 90 darjah, maka saya boleh buat kesimpulan bahawa 55 darjah ialah sudut pelengkap bagi 35 darjah. Ataupun di sebaliknya, 35 darjah ialah sudut pelengkap bagi 55 darjah. Itu sahaja. Itu maksudnya. Boleh pelajar? Okay, mari kita teruskan kepada yang kedua. Hasil tambah dua sudut itu ialah sentiasa 180 darjah. Maka dua sudut itu disebut sebagai sudut penggenap antara satu sama lain. Okay, apa maksud pula untuk yang ini? Sama juga macam tadi. Saya akan bagi contoh juga di sini ya. Kita tengok dan akan lebih faham. Katakan ini 32 darjah. Ini 148 darjah. So, apabila saya tambahkan kedua-dua sudut ini, saya akan dapat 180 darjah. Okey, maka saya boleh buat kesimpulan bahawa 148 darjah ialah sudut penggenap bagi 32 darjah. Ataupun di sebaliknya, 32 darjah ialah sudut penggenap bagi 148 darjah. Boleh ya? Faham ya? Saya rasa senang untuk korang faham ya, pelajar. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir. Hasil tambah dua sudut itu ialah sentiasa 360 darjah. Maka dua sudut itu disebut sebagai sudut konjugat antara satu sama lain. Okay, so untuk yang ini seperti biasa saya akan bagi satu contoh untuk awak lebih faham ya. So, apabila saya tambahkan 270 dengan 90, saya akan dapat 360 darjah. Okey, maka saya boleh buat kesimpulan bahawa 270 darjah ialah sudut konjugat bagi 90 darjah. Ataupun di sebaliknya, 90 darjah ialah sudut konjugat bagi 270 darjah. Boleh ya pelajar? Ingat, kita tiga-tiga sudut ni hanya kita boleh dapatkan hasil tambah di antara dua sudut sahaja. Okey, so boleh ya. Katakan sekarang saya bagi satu soalan. Katakan ialah sudut pelengkap bagi 30 darjah. So, pernyataan ini benar ke palsu pelajar? 70 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30 darjah. So, mari kita semak dulu. Kalau sudut pelengkap, hasil tambah kedua-dua sudut itu sentiasa adalah 90 darjah. Okey, tapi di sini 70 tambah 30 kita dapat 100 darjah, bukan 90 darjah. Maka pernyataan ini adalah palsu. Itu sahaja pelajar. Boleh. Saya bagi lagi satu contoh. Katakan sekarang ini nilai X. Diberi X dan
Okey, tak apa dah, saya tulis macam ni. Diberi X ialah sudut pelengkap bagi 35. So, cari nilai X. Okey, kita tahu sudut pelengkap jumlahnya adalah sentiasa 90 darjah. Maka saya tahu X tambah 35 dia akan dapat 90 darjah. So, daripada sini saya boleh dapat cari nilai X. Dengan tolak dengan 90 dengan 35 saya tolak. Lepas tu X sama dengan 55. Itulah kegunaannya untuk sudut konjugat ke, sudut penggenap ke, sudut pelengkap. Kita kena tahu. Sebab ini boleh dapat menolong kita untuk menjawab soalan nanti. Okey? Boleh ya? So, dengan ini saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 8.1D pada muka surat 175 dalam buku teks. Boleh ya? Cuba menjawab ya. Pelajar salin soalan terus jawab benar ke palsu. Benar ke palsu. Okey? Mari kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya dalam subtopik 8.1 garis dan sudut. Okay, apa yang kita akan belajar di sini? Jom kita baca standard pembelajaran. Okay, daripada sini kita akan dapat belajar untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Tadi kita sudah belajar ketiga-tiga jenis sudut ini. Dan kita sudah tahu sifat mereka tu macam mana. Kalau sudut pelengkap itu jumlah hasil tambah kedua-dua sudut itu 90 darjah. Ni kita boleh catat dulu. Kalau pelengkap 90 darjah. Kalau penggenap 180 darjah. Kalau konjugat 360 darjah. Okey, so sekarang kita tengok macam mana nak selesaikan masalah dengan yang melibatkan ketiga-tiga sudut ini Jom kita tengok contoh satu. Dalam darjah di sebelah P dan 54 ialah sudut pelengkap. Sudut pelengkap maksudnya P tambah 54 kita akan dapat kalau pelengkap berapa darjah? 90 darjah. Okey, kita sudah ada maklumat yang pertama yang ni. Diberi P dan Q ialah sudut penggenap. Okey, sekarang dia bagi lagi. P dan Q ialah sudut penggenap. Penggenap ialah 180. So, P tambah Q 180. Okey, dan sudut konjugat bagi R ialah 260. Ini bagi lagi satu. Okey, kalau boleh tu saya tulis kat bawah lah kalau macam tu. Yang tadi pertama kita tahu P tambah 54 adalah 90 darjah sebab dia kata P dan 54 adalah sudut pelengkap. Lepas tu P dengan Q ialah sudut penggenap. Maksudnya P tambah Q kita dapat 180. Lepas tu sudut konjugat bagi R ialah 260. Maksudnya R tambah 260 kita akan dapat 360 darjah. Okay, so semua maklumat saya sudah keluarkan. Okay, dia nak kita cari nilai P, Q dan P, Q, R dan S. Oh, senang sahaja. Sekarang kita sudah ada tahu yang ini. Kita boleh tengok yang pertama ni dulu. Okay, daripada sini kita dapat cari P. So, P tambah 54 adalah 90. Maka nak cari P, kita guna 90 tolak 54. P sama dengan 36. Yes, saya sudah dapat nilai P. Seterusnya, sudah dapat nilai P, saya dah boleh dapatkan nilai Q. Okay, so yang seterusnya, P tambah Q 180 darjah. Maka P adalah 36 tambah Q sama dengan 180 darjah. Q sama dengan 180 tolak 36. So, Q sama dengan 144 darjah. So, boleh? Saya dah dapat P, saya dah dapat Q. Lepas tu, boleh tak saya dapatkan R? Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab R dengan konjugat tu saya dah ada persamaan dia kat sini. Saya dah dapat bentukkan satu persamaan. Okay, persamaan linear R sama dengan 360 tolak 260. So, R sama dengan 100 darjah. So, saya dah dapat P, dah dapat Q, dah dapat R. Sekarang yang saya tak dapat yang S ini. Macam mana nak dapatkan S ini? Jangan lupa sebelum ini kita dah belajar. Apa nama ni? Sudut yang sebelum ni. 8.1C. Kita dah belajar. Sudut apa? Ingat lagi tak pelajar? Dah lupalah tu semua. Okey, sebenarnya ini adalah sudut putaran lengkap.
Kalau sudut putaran lengkap jumlahnya berapa pelajar? 360, betul? Okey, so di sini senang sahaja. Saya tambahkan semua tu, lepas tu sama dengan 360. Yang saya tahu P tambah Q tambah R tambah S tambah 54. Saya akan dapat 360 darjah. So, saya dah tahu semua nilai P, Q, R. So, 36 tambah 144 tambah 100 tambah S tambah 54 sama dengan 360. Sorry. Boleh Lepas tu awak boleh tekan kalkulator untuk tambahkan semua ni. Betul tak? Nanti korang tolong kirakan betul. Okay, so S sama dengan 360 tolak 334. So, S sama dengan 26 darjah. Itu sahaja. So, untuk contoh satu ini, okay, saya dah dapatkan semua jawapan yang diperlukan. Okay, iaitu P, Q, R, S. Semua dah ada nilai. Okay, boleh So, itu sangat berguna. Sudut pelengkap, sudut penggenap dengan sudut konjugat. Awak kena hafal. Okey, jumlah hasil tambah kedua-dua sudut itu, kalau 180 itu sudut apa? Kalau 90 itu sudut apa? Kalau 360 tu apa? Okey, boleh pelajar? Tapi ingat, untuk ketiga-tiga jenis sudut ini, hasil tambah dia hanya hadkan 2 sudut sahaja. Boleh pelajar? Kalau yang tadi ini 360 dia sama macam sudut konjugat kan? Tapi konjugat ada 2 sudut. Ini berapa sudut? Ini semua. Banyak sudut. Ada 5 sudut kat sini. Tapi ini kita apply yang kita belajar sebelum ini 8.1C. Sudut putaran lengkap. Ingat balik. Boleh pelajar? Okey, dengan ini saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 8.1E pada muka surat 176 dalam buku teks ya. Awak cuba menjawab soalan 1 dengan soalan 2. Okey, itu sahaja. Terima kasih, selamat menjawab.